Kami dari kumpulan Avicenna ingin menggunakan medium ini untuk mengetengahkan pendekatan Imam Al-Ghazali dalam pendidikan. Siapakah Imam Al-Ghazali ini ya? Nama sebenar Imam Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada 450 Hijrah atau bersamaan dengan 1058 Masihi. Tempat kelahirannya adalah di Tus, Parsi. Imam Al-Ghazali ini orang Parsi sebenarnya. Beliau wafat pada hari Isnin 14 Jamadil Akhir tahun 505 Hijrah atau bersamaan dengan 19 Disember 1111 Masihi. Bagaimanakah beliau mendapatkan pendidikan awal? Ketika beliau masih kecil, sebelum bapanya meninggal, Imam Al-Ghazali dan adiknya Ahmad telah dihantar kepada seorang sahabat karib bapanya, iaitu seorang ahli sufi yang akan menjaga dan mendidik mereka. Ahli sufi tersebut mengajar mereka beberapa perkara, iaitu ilmu Al-Quran, ilmu hadis, kisah ahli ihmah, dan syair. Imam Al-Ghazali terkenal dengan cintanya terhadap ilmu. Disebabkan cinta yang mendalam itu, Imam Al-Ghazali telah mengembara ke merata tempat untuk berguru dengan para ulama pada zamannya. Disebabkan kehebatannya dalam pendidikan, beliau telah menjadi pensyarah utama di Universiti Baghdad. Walaupun telah bergelar mahaguru dalam pelbagai bidang ilmu, beliau masih merasakan kekurangan pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Disebabkan itu, beliau sanggup meninggalkan jawatannya dan beralih ke bidang ilmu tasawuf. Demi mendapatkan ilmu kejiwaan ini, beliau telah berguru dengan ahli-ahli sufi yang terkenal. Terdapat banyak sangat buku yang telah ditulis oleh beliau. Imam Al-Ghazali dianggarkan telah menulis sebanyak 300 buah buku merangkumi pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Sebahagian besar hasil tulisannya telah hangus dibakar oleh tentera Mughal yang menyerang kota Baghdad. Hanya 84 buah buku sahaja yang selamat. Antara kitab yang musnah termasuklah 40 jilid tafsir, Sirrul Alamain, Rahsia Dua Dunia, dan Al-Maduna Bihi ala Khairiha, ilmu yang harus disembunyikan dari orang-orang yang bukan ahlinya. Pada pendapat Imam Al-Ghazali, proses pendidikan mestilah merangkumi seluruh aspek intelek, pendidikan jasmani serta pembinaan akhlak yang mulia dan penerapan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Di dalam pendidikan, Imam Al-Ghazali sangat menekankan kepentingan proses pembelajaran di antara guru dan murid. Aspek kedua yang ditekankan ialah dan aspek seterusnya yang ditekankan ialah Imam Al-Ghazali mementingkan konsep pendidikan yang akan membawa orang untuk mempelajari ilmu tersebut bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika mahu diterapkan di dalam pendidikan kini, di dalam sesebuah pembelajaran, guru haruslah mempersiapkan diri untuk mengajar dan pelajar pula mestilah menyahut usaha guru dengan mempersiapkan diri untuk belajar. Penerapan adab dan akhlak yang mulia juga boleh disalurkan kepada para pelajar dengan usaha guru itu sendiri. Apakah tujuan pendidikan bagi Imam Al-Ghazali? Dalam mencapai kesempurnaan diri, pendidikan boleh membawa seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai ketenangan jiwa. Pendekatan yang sempurna ini kemudiannya akan menjuruskan ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini merupakan tujuan pendidikan dalam jangka masa yang panjang. Kebiasaannya ia merujuk kepada ilmu-ilmu fardu ain. Jika tadi kita sudah lihat tujuan dalam jangka masa panjang, bagi tujuan jangka masa pendek, Imam Al-Ghazali merasakan pendidikan perlulah mampu untuk meraih kepakaran manusia.
melalui usaha mereka yang bersesuaian dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Apakah pendekatan yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam pendidikan ini? Pengaruh pemikiran pendidikan Al-Ghazali menekankan kepada Al-Tafarruq ilallah yang bermaksud pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, Imam Al-Ghazali mengajar kita untuk menekankan pendekatan pendidikan bersifat multidisiplin ilmu dari berbagai ilmu di mana ianya menyentuh bahagian intelektual dan spiritual. Al-Ghazali dilahirkan sebagai seorang peletak dasar perkahwinan multi aspek disiplin ilmu seperti ilmu kalam, tasawuf, falsafah dan fiqh. Disebabkan beliau pernah jatuh sakit dan melalui berbagai krisis melalui pendidikan yang berbentuk intelektual dan spiritual, beliau telah menjejakkan langkah ke arah pengajaran sufistik yang menekankan aspek akhlakul karimah. Metod pendidikan Imam Al-Ghazali terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama melibatkan khusus pendidikan agama, bahagian kedua melibatkan khusus pendidikan akhlak. Seperti yang telah disebutkan sebentar tadi, selain ilmu itu sendiri, Imam Al-Ghazali sangat mementingkan akhlak dalam pendidikan. Di bahagian ini akan kami huraikan adab-adab yang sepatutnya diamalkan oleh guru dan pelajar dalam sesi pengajaran. Antara adab guru kepada pelajar ialah belas kasih kepada murid dan memperlakukannya sebagai anak seperti orang tua menyayangi anaknya sendiri. Yang kedua, mengikuti teladan Rasulullah SAW iaitu tidak meminta upah. Yang ketiga, melarang anak didiknya melompat pada sesuatu ilmu baru sebelum menguasai ilmu yang sebelumnya dengan jelas. Yang keempat, menasihati murid dan mencegahnya dari akhlak tercela, tidak secara terang-terangan menyindir. Selain itu, adab guru kepada pelajar ialah seterusnya, adab pelajar kepada guru. Murid harus memuliakan pendidik dan bersikap rendah hati atau tidak takabur. Murid harus saling menyayangi dan menolong serta berkasih sayang sesamanya. Murid harus menjauhi diri dari mempelajari berbagai mazhab yang dapat menimbulkan kekacauan dalam fikiran. Murid perlu mendahulukan kesucian jiwa daripada keburukan akal. Masih terdapat beberapa contoh adab pelajar kepada guru, iaitu prinsip pendidikan Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulum Al-Din menjelaskan secara terperinci mengenai klasifikasi dan sumber ilmu serta hubungannya dengan tuntutan sosial. Pembahagian itu terdiri daripada 3 kriteria. Beliau sangat menitikberatkan pendekatan terhadap pendidikan hati, iaitu ilmu al-mukasyafah, ilmu laduni, iaitu ilmu terus dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam hati manusia yang putih bersih daripada dosa dan maksiat. Pendekatan al-mukasyafah al-qulub iaitu ilmu yang sangat dituntut untuk diketahui, diamali. Ilmu muamalat adalah jalan menuju kepada ilmu mukasyafah. Al-Ghazali menyebut ilmu ini dengan sebutan lain iaitu ilmu laduni, ilmu manusia ke dalam 3 bentuk yang beroperasi dalam tingkat kesedaran. Dikatakan Imam Al-Ghazali turut menguasai ilmu tasawuf. Tetapi ilmu tasawuf ini apa ya? Definisi tasawuf mempunyai pelbagai pandangan daripada para ulama. Malah Syekh Ahmad Zarruq berkata,
Istilah tasawuf telah dihuraikan dengan 2,000 definisi kerana ketulusan untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat dicapai dengan pelbagai kaedah. Semua definisi tasawuf menjurus kepada pengertian yang sama, iaitu ilmu penyucian jiwa. Tasawuf adalah ruh Islam kerana ia merupakan satu cara atau kaedah pendekatan jiwa untuk mencari keredaan Allah. Apakah kaitan ilmu tasawuf dengan Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali meninggalkan jawatannya sebagai pensyarah utama Universiti Baghdad dan beralih ke ilmu pendidikan tasawuf. Beliau memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam serta mampu mengungkapkan pengetahuannya dalam cara yang sangat menarik seperti yang tertulis dalam karyanya. Di dalam kebanyakan karyanya, beliau menegaskan kepentingan tasawuf serta beliau memasukkan tentang sifat-sifat hati sebagai ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu tasawuf yang dibawakan oleh Al-Ghazali mempunyai pengaruh yang luas dan kuat di dunia Islam disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, Al-Ghazali dapat mengembalikan orang Islam kepada pengkajian, pentafsiran dan penghayatan kalam Allah dan sunnah Nabi. Kedua, beliau memperkenalkan elemen-elemen al-khawf iaitu takut, terutamanya pada api neraka di dalam nasihat dan pengajaran moralnya. Ketiga, tasawuf memperoleh kedudukan yang terhormat dan terjamin dalam Islam kerana ketakutan dan pengaruhnya. Kesimpulan bagi falsafah pendidikan Islam, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang daripada golongan agamawan yang bersikap terbuka, kreatif dan proaktif dalam menangani isu-isu kontemporari terutamanya berkaitan pendidikan dalam sesebuah masyarakat di zamannya dengan diimbangi pendekatannya antara intelektual dan spiritual. Keilmuannya sangat luas dalam pelbagai bidang ilmu, pengetahuan khususnya dalam bidang falsafah, usul, fiqh, ilmu kalam, tasawuf, kemasyarakatan, pendidikan, sains politik dan lain-lain lagi. Beliau banyak terlibat dalam bidang penulisan secara lebih serius. Ketokohan Imam Al-Ghazali dalam bidang pendidikan amat tinggi sekali seperti ketokohan Ibnu Shahnun, Al-Farabi, Al-Qabisi, Ikhwanus Safa dan Ibnu Jum'ah. Kemampuan Imam Al-Ghazali memanfaatkan ilmu yang dipelajari daripada tokoh-tokoh ulama serta kebijaksanaan beliau berhujah dengan mengemukakan pandangan yang bernas menjadikan beliau dikagumi di seluruh dunia serta ilmu pengetahuannya dijadikan panduan dan rujukan sehingga ke hari ini. Gelaran Hujjatul Islam yang diberikan kepadanya sememangnya amat tepat oleh kerana keberanian ilmiahnya untuk mengingkari kemaksuman falsafah di samping memiliki ketinggian akal fikiran. Sekian, terima kasih daripada kumpulan Avicenna bagi tugasan subjek PQI 6001 Sejarah dan Falsafah Asas Pendidikan. Kepada semua, jangan lupa like, komen and share kepada rakan-rakan anda. Jumpa lagi.